Okay, so kita tengok soalan yang ada. So soalan 1, 2, 3 ialah tajuk fungsi part pertama. Kejap Okay, cikgu enlarge kejap Okay. Okay. So, cikgu kata Raja menunjukkan adalah set A dan set B. Cikgu tanya apakah jenis hubungan. So, cikgu bagi dalam bentuk graf kan yang berpetak punya. Kalau awak tak biasa tengok, awak boleh macam pakis ubah dia kepada gambar Raja anak panah sebab lebih senang tengok. So, 1/4, 1/8, 2/6, 3/10, betul, 4/2. Okay, so kamu lukis dulu maka awak nampak lebih jelas. So Pakis kata dia ialah hubungan banyak kepada satu. Okay, Pakis kenapa you kata banyak kepada satu? Apa yang banyak kepada satu cikgu tak nampak. Yang cikgu nampak ini. Yang cikgu nampak ialah ini. Ya kan. Angka 1 ini keluar 2. Itu bukan banyak kepada 1. Itu ialah 1 kepada banyak. 2 ini tulis terbalik ya. So jawapan sepatutnya 1 kepada banyak. Ini sebab kalau kamu tengok ini angka 1 dia pergi kepada 2 tempat. So dia ialah 1 kepada banyak. Okay. Soalan B, cikgu tanya adakah hubungan ini merupakan fungsi? Kalau hubungan 1 kepada banyak dia bukan hubungan 1 kepada banyak bukan fungsi. Bukan fungsi. So kesimpulan ini akan salah sebab awak salah kena pasti hubungan. Kalau banyak kepada 1 memang dia ialah fungsi. Tapi masalahnya dia ialah hubungan 1 ke banyak. So jawapan kita ialah dia bukan fungsi. Okay, dia bukan fungsi. Dia bukan fungsi. Alasannya sebenarnya kalau alasan yang lebih tepat ialah awak akan kata objek 1 mempunyai 2 image iaitu 4 dan 6. Tapi pun boleh awak kata sebab dia ialah hubungan 1 kepada banyak lah. Tapi yang lebih tepat ialah awak kata objek 1 ada 2 image iaitu 4 dan 6. So untuk Pakis ini awak langsung tak dapat markah lah salah tentukan hubungan. Apa dia? Ada orang nak masuk. Image tu 4 dengan 8. Oh, siku salah. Image 4 dengan 8. Oh, sorry, salah tulis. 4 dengan 8, sorry. Okay, 4 dengan 8. Boleh So itu soalan 1 Tapi kalau dia hubungan banyak kepada 1 memang dia fungsi Hanya masalahnya sekarang dia ialah 1 kepada banyak. Okay, lepas tu kita pergi kepada soalan 2. Okay, Ilya punya. Okay, cikgu bagi fungsi F, cikgu bagi fungsi G dan cikgu pun bagi fungsi yang gabungan fungsi gubahan dan songsan punya. So soalan jenis ini kita pergi cari kita punya ini dulu. Kita pergi cari apakah kita punya G, F negatif 1 dulu. Lepas tu banding jawapan. So untuk ini kita akan buat songsan dulu. So bila buat songsan Y sama dengan S tanpa 3. So kita buat sehingga X sama dengan. So fungsi songsan ini betul. Dapat 1 mark. Lepas tu kita masukkan ke dalam baru kita buat fungsi gubahan So fungsi gubahan kita masukkan ke dalam ini. So Kx betul. Betul. Boleh ringkaskanlah. Kalau tak boleh ringkaskan kena ringkas. Kalau tak ringkas tak boleh buat bandingan so kita ringkaskan Ks tolak 6K tambah 9K. Betul? Ini jawapan kita. Ini jawapan soalan. So apa yang perlu kita buat? Kita kena bandingkan lah. So cara kita bandingkan ialah kita akan tengok yang ada X kuasa 2 punya banding dengan X kuasa 2. So kita dapatlah K sama dengan 2. Lepas tu kita akan tengok pula yang kalau kita tengok yang ada X punya, kita akan banding dengan ini.
Tapi kalau kita buat ini, kita akan dapat negatif 6K sama dengan negatif 12. Tak payah buat lah. Sebab kalau awak buat pun, awak dapat jawapan sama dengan ini. So, untuk S itu sebenarnya tak nampak fungsi dia sebab dia repeat kegunaan dia sama dengan X kuasa 2. So, kita akan tengok lagi yang ketiga iaitu langsung tak ada S. So, bila langsung tak ada S, kita ada P sama dengan 9K tolak 1. Dan K kita sudah ada jawapan, kita ganti masuk, kita dapat jawapan ini. Okay, so nilai K ialah 2, nilai P ialah 17. Okay, betul? Kalau kamu ada apa-apa nak tanya saya, semak jawapan sendiri ya, sebab cikgu tak semak jawapan awak. Kalau jawapan awak salah, awak tidak tahu awak salah apa, awak cakap saja, cikgu saya contoh baki saya. Okay, cikgu saya baki, saya nak tengok apa salah saya. Awak cakap saja, cikgu pergi tengok. Kalau awak tak tegur saya, cikgu sambung buat aja sebab masa kita sekat dia. Singkat saja. So ada nak saya terangkan, sebut nama, lepas tu cikgu tengok awak punya jawapan Boleh cikgu pergi ambil awak punya file lah. Okey, untuk orang yang hantar kepada saya lah. Untuk orang yang tak hantar kepada saya, hari ini minta maaf lah, awak dengar aja. Sebab cikgu tak ada masa nak tunggu awak hantar sudah. Okey, kita pergi kepada soalan 3. Okey, soalan 3. Cikgu bagi dalam bentuk gambar raja, yang pentingnya awak erti baca lah Awak erti baca. So kalau kamu tengok gambar raja saya, okay, sini ialah F. So sebenarnya yang cikgu bagi kepada kamu, kalau kamu tengok ini ialah S, ini ialah 2/S. Sebenarnya apa yang cikgu nak cakap dengan kamu ialah Fs sama dengan 2/S. Itu ayat saya sebenarnya. Okey, lepas tu kalau kamu nampak, cikgu ada bagi lagi 4x tolak 3. Lepas tu cikgu tulis sini sebagai G. Okey, untuk ini ada dua cara kamu tengok. Satu, kamu boleh tengok arah ini. Cikgu lupa letak anak panah. Okey, kamu tengok arah ini. Kalau tengok arah ini, yang awak faham sebagai G telah memetakan 2/x kepada 4s tolak 3. Satu lagi cara kamu baca ialah kamu baca keseluruhan. Okey, maka di sini akan melibatkan fungsi songsan. So fungsi gubahan. So fungsi gubahan kita tulis terbalik So kita akan tulis GF. Okey, memetakan siapa pula? X kepada ini. So sebenarnya untuk gambar raja ini, cikgu telah bagi 3 maklumat secara tidak langsung kepada awak Kalau banding dengan soalan 2, cikgu bagi direct, cikgu tak bagi gambar raja. Soalan 3, cikgu bagi gambar raja, awak baca sendiri. Okey, so lepas tu soalan saya, cikgu tanya apakah fungsi songsan G? So, apa yang perlu kamu buat ialah tengok, okey, kawan kamu dapat ini kan? Okay, dia dapat ini, dia tulis di sini. So, dia pergi buatlah. Sebenarnya ada satu lagi baris ini. Selepas ini, pergi ini pula. Kita gantikan Fx kita. Sepatutnya ada line ini lagi G2/X sama dengan 4S tolak 3. Itu sebabnya baru kita buat Y sama dengan apa dalam kurungan So lepas tu kita buat X sama dengan. Lepas tu kita masuk 2 ini ke dalam ini. So dapat GY sama dengan 4Y tolak 3. 4. Okay, betul. Siapa lupa kaedah ini, tengok balik nota sebab ini kawan kamu ikut nota cikgu aja. Langkah 1, langkah 2, langkah 3 sebab cikgu tak boleh ajar semula So lepas tu tinggal kerja kita ringkaskan. Okey, selepas kita ringkaskan, kita ubah semua Y kepada S. Ini cikgu pernah ajar So kita sudah dapat fungsi G. Tapi soalan tidak berminat tentang fungsi G. Soalan nak G songsang. So lepas tu kita pergi buat G songsang lah. Katakan Y sama dengan katakan Y sama dengan, lepas tu kita buat sehingga X sama dengan, cikgu tengok kejap betul dah. Okey, betul. Lepas itu kita tulislah fungsi songsang kita. Okey, kita tulis fungsi songsang kita, tapi ada sikit kelemahan jawapan ini, ada sesuatu benda tertinggal. Intan tahu tak? Kita sepatutnya ada satu benda ini. S tak boleh sama dengan sesuatu benda. Sebab awak punya S letak di sebelah bawah. So X tak boleh sama dengan negatif 3. Okey? Perlu tulis Lepas ini, maksudnya awak tulis nilai G songsang ialah 8/S tambah 3.
di mana S tak boleh sama dengan negatif 3. Perlu tulis ya, perlu tulis. Ikut nasib kamu lah. Kadang-kadang nasib baik cikgu tak ada peruntukan markah di sini, awak tak ditolak markah. Kalau tidak, awak tak dapat markah jawapan ya. Okey, 3B cikgu tanya apakah fungsi gubahan GG. So kita ambil fungsi G, kita sambung buat lah ya. Kita sambung buat di sini. So, okey. So sepatutnya kan kita akan buat 8 per S tolak 3, kemudian tolak 3. Tapi kalau kamu tak biasa buat macam ini, memang boleh macam Intan lah, kita pakai bahagi. Supaya senang nak tengok macam mana nak potong So sampai sini betul. Okay, sampai sini betul. Lepas tu tinggal kerja nak ringkaskan. So sebelum nak buat terbalikkan mereka, kita kena jadi ini satu pecahan dululah. So awak samakan S, okay, 8 tolak 3S betul. Lepas tu baru bahagi jadi darab. So kita terbalikkan apa yang di belakang ini, bawah jadi atas, atas jadi bawah betul. Okay, lepas tu ringkaskan, kita darab atas, darab bawah lah, atas dengan atas, bawah dengan bawah betul. Okay, lepas tu tolak 3. So, kita tak dapat terus tolak 3. So, kita kena samakan pengebut lagi. So, itulah kerja kawan kamu darab dengan 8 tolak 3S. So, 83. Okay. So, di sini So, 3 kali 8, 24. 3 kali 3S, 9S. Tapi kenapa kawan kamu tulis tambah? Sebab tolak jadi tambah. So, betul. Lepas tu, awak ringkaskan tapak ini. So, sekali lagi lah benda ni. Intan, bukan tulis S sama dengan 8 per 3. Tulis S tak sama dengan 8 per 3. Okay, bukan sama dengan Dan kena tulis di tepi dia. Okay, walaupun awak sudah kira kan, benda ini kena tulis di tepi. Dia kena sebaris macam ini. Boleh So, S. Okay, cikgu cek jawapan kejap 7. Okay, betul. Itu soalan B lah. Okey, soalan C. Cikgu lupa ambil Awak tak buat ke? Oh, tak buat. Okey, kita ada sesiapa buat tak soalan 3C? Elia. Okey, cikgu ambil jawapan Ilya kejap 3C. Okey, so Ilya you pun sama belakang ni sepatutnya kena tulis Okey. So 3C Okey, soalan 3C. Kejap, besarkan sikit, tak nampak. Okey, cikgu tanya apakah F2, apakah F3. So, kita buat aja lah kan. Fx kita ialah, okey, Fx kita ialah 2 per S. So, bila cikgu tanya F2, itu maksudnya Ff lah. So, Ilya pun buat 2 bagi 2 per S. So, kalau macam Ilya buat tu, kalau kamu tak faham sebab macam inilah 2 bagi 2 per S. So, bila awak ubah kepada darat, dia jadi S per 2. Boleh So, itu kenapa Ilya tulis sini 2 darab S per 2. Okay. So, kalau macam Intan, mungkin awak tulis ini dulu. Baru awak buat 2 darab S per 2. Okay aja. So, kamu dapat S. So, bila fungsi ketiga, bila cikgu kata F kuasa 3, itu maksudnya F. So, kita sudah tak payah buat ini. Sudah ada jawapan. Kita sudah ada jawapan. So, sepatutnya kita tulis macam ini Ilya. Kita tulis F2. Okay. Lepas tu, F2 kita sudah ada jawapan, iaitu Fx. Itu cara penulisan dia. Okay. F3x, dia sama dengan F kuasa 2 kita tulis sebelah dalam. Okay. Kita tulis sebelah dalam. Lepas tu, yang ini kita sudah ada jawapan. Kita sudah ada jawapan di sini, iaitu X. Okay. So, lepas tu apakah Fs? Tak payah buat kan. Fs kita ada jawapan, iaitu 2 per S. Okay. Kita ada jawapan 2 per S. So,
Ilian macam mana dapat S kedua? Cikgu silap ke? Takkan? So okay. So sepatutnya 2 per X ya. Sepatutnya 2 per X ya. 2 per X. Boleh ya? So kalau kamu sepatutnya 2 per X. So kalau kamu tengok ini kalau soalan ini dia kata seterusnya nyatakan. Bunyi dia pun nyatakan. Maksudnya dia bukan suruh awak buat. Nyatakan maksudnya benda ni kita tengok tahu. Kita tengok tahu. Tapi macam mana nak tengok tahu macam mana kita nak tengok tahu? Tak logik dia kalau cikgu suruh awak buat fungsi gubahan sebanyak 25 kali. Berapa maka cikgu nak bagi awak? Lagipun bunyi tu awak nampak cikgu kata nyatakan. So cuba kamu tengok ini cuba awak tengok ini ya. Bila Fx dia ialah 2 per S. Bila F kuasa 2S, kita dapat S. So bila kita F kuasa 3S, kalau kita buat, tadi kita buat, kita dapat 2 per S. So kalau F kuasa 4, F kuasa 4 ialah F3. Maksudnya ialah F2 per S. Kalau kamu tengok benda ini balik kepada ini. Benda ini balik kepada ini. So awak akan dapat X semula. Kalau tak percaya awak boleh buat sampai ke 4. Lepas tu kalau kamu tengok ni 2 per S, S. 2 per S, S. So apa yang awak nampak? Bila angka ini ialah ganjil. Sebab kalau tak tulis, dalam matematik kalau tak tulis maksudnya 1 lah kan. Bila dia ialah ganjil, jawapan ialah 2 per X. Bila dia ialah genap, jawapan ialah X. So kalau sekarang cikgu tanya F25, 25 ganjil ke genap? Ganjil. So ini ialah jawapan ganjil punya. Maksudnya cikgu akan ikut inilah. Akan ikut ini. Aku ikut ini. So jawapan dia 2 per X. Boleh? So itu jawapan dia lah ya. Jawapan dia 2 per S. Biasanya soalan jenis ini, kamu akan dapat benda itu dalam satu kitaran tau sebenarnya. Satu kitaran. Maksud saya macam ini. Maksud saya macam ini. Fs sama dengan 2 per X. Kejap. Sama dengan 2 per S. Lepas tu bila kita pergi kepada F2, dia dapat X. So ini pergi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia dalam satu kitaran sebenarnya. Sebab ini kitaran 2 je. Kadang-kadang dia kalau kitaran 3 itu awak kena pusing tengok lah. Maksudnya fungsi F di sini F2, F3, F4 akan sama dengan F1. Ini F5, ini F6. Dia akan ikut pusingan. Tapi untuk ini senang sebab dia baru 2 aja, so kita boleh tengok ganjil dan genap aja untuk tahu apa jawapan dia. Jangan buat sampai 25 awak tengah membazir masa. So itu soalan 3. 3C bahagian bawah itu one mark ajalah. Kalau tak faham abaikanlah. Sebab dia soalan sebenarnya uji kefahaman fungsi. One mark aja. Janji awak boleh buat F2 dengan F3 dengan betul. So ila F3 masih tak betul lagi ya. Okey, sekarang kita pergi kepada, ada masalah terus tanya tak cakap cikgu go saja Okey, sekarang kita pergi kepada soalan 4, soalan kuadratif. Okey, so biasanya kalau kamu nampak cikgu bagi fungsi dalam bentuk ini, biasanya nanti ada kaitan dengan maksimum minimum lah. So kamu boleh terus ubahkan, kalau yang pertama ubah tanda, yang kedua itu saling PQ. Dan daripada gambar raja, siapa ni? Amira, apa maksudnya? Kalau dalam gambar raja cikgu nampak ini. Apa maksudnya ini? Dalam gambar raja kita nampak kan? Orang itu di sini. So tempat ini 2. Tempat ini 1.7. Cikgu faham dah mana tempat 2, 1.7 ini.
Apa kaitannya dengan negatif 2 1.7? Negatif 2 1.7 di sini. Sini negatif 2 tinggi di sini. Apa kaitan dengan soalan ini? Kenapa awak tulis sini negatif 2 1.7? Amira ada? Ada cikgu. Tak tahu cikgu. Okay. So sebenarnya tak ada ini tak ada ini. Tak ada kaitan pun. Daripada persamaan tak dapat dia. Daripada gambar raja pun tak dapat dia. Dari gambar raja kita dapat 2 1.7. Kalau daripada fungsi yang diberi kita dapat P dan Q. Okay, lepas tu soalan tanya apakah nilai P, apakah nilai Q. So sepatutnya cikgu banding ini dengan inilah. So P sama dengan 2, Q sama dengan 1.7. Betul lah. Betul lah. Kalau tadi awak banding dengan yang cikgu potong itu, jawapan awak jadi salah. Okey, lepas tu soalan B cikgu tanya, cari ketinggian peluru pada ketika ia terlepas dari tangan lelaki itu. Maksudnya tempat ini. Tangan dia di sini kan? So sebenarnya apa yang ditanya oleh saya ialah pindasan Y. Soalan tak bagi, itu ialah pindasan Y. Tapi yang ditanya oleh saya ialah pindasan Y. So pindasan Y maksudnya X sama dengan kosong. So kita pun gantikan X sama dengan kosong. Nilai P, nilai Q kita sudah ada, kita ganti masuk dan kita dapatlah jawapan dia. Okey, 1.59. Okey, boleh? Jawapan ni sebenarnya tak putus. Awak bagi saya sekurang-kurangnya 2 tempat perpuluhan lah. Kalau siapa bagi saya 1.6, cikgu tak terima. Maksudnya awak tak dapat markah jawapan. Dapat markah kaedah saja. Okey, soalan 5. Sekejap ya, besarkan sikit. Okey, waktu exam janji awak hantar tulisan itu dengan jelas. Dia besar kecil itu tak apa dia besar kecil tak apa sebab cikgu punya ini cikgu memang boleh zoom in zoom out untuk tengoklah. Yang paling penting ialah dia jelas. Pentingnya dia jelas kalau kamu pakai test pack, kalau awak nak sekali tangkap satu test pack penuh pun tak ada masalah sebab cikgu boleh zoom in zoom out untuk tengoklah. Kalau tidak nanti awak ambil masa sangat lama untuk hantar jawapan kepada saya. Okey, soalan 5 cikgu bagi di sini ada persamaan asal, ada persamaan baru So persamaan asal kita tahu hasil tambah dia negatif B per A. So betul 3/2. Okey, kemudian hasil darat C per A negatif 6/2. Rumus ini sepatutnya hafal sendiri exam tidak dipekarkan So kita ada ini dan soalan kata dia punya punca ialah alfa dan beta kan. So betul lah. Okey, alfa tambah beta ialah 3/2, alfa beta ialah negatif 3. Lepas tu cikgu minta awak bentukkan persamaan baru yang ada 4 alfa dan 4 beta. So kalau hasil tambah, ini hasil darat. So sekarang kita nak cuba kaitkan dengan atas. So apa yang kawan kamu buat, tarik faktor sepunya 4 keluar supaya yang ini serupa dengan ini, maka dia boleh masukkan 3/2 di sini dan dapat jawapan dia. Okey, dan sebelah sini kita tak payah ringkas apa-apa sebab kita sudah nampak AB. Okey, kita sudah nampak AB. So kita masukkan saja, kita dapat jawapan dan kita masuk ke dalam persamaan kita. Kenapa ada 2 di sini ya? Ashikin? Rumusnya kan S kuasa 2 tolak hasil tanpa punca X tambah hasil darat punca sama dengan kosong. Tak ada 2 di depan kan? Silap. So tak ada 2 di sini So S kuasa 2 tolak hasil tanpa S tolak Lepas tu ini tak ada lah So S kuasa 2 boleh Sayang kalau macam ini soalan ini awak hilang markah kaedah yang untuk bahagian ini dan jawab. Tapi biasanya tempat ini cikgu bagi 1 mark je. Awak akan hilang markah tak? Apa dia? Nak tanya yang untuk Ashikin punya ni kan. Kan dia punya yang rumus yang kita hafal tu tambah HDP kan. Tapi kenapa tolak dan tolak tu untuk jadikan tambahan? Yang ini? Bukan. Yang dan nak habis dah tu. Yang ini? Oh ya. Kejap. Sepatutnya ini tambah. Sorry. Sepatutnya ini tambah. Sorry ada silap lagi. Ini sepatutnya tolak. Okay, thank you. Ini sepatutnya tambah. Thank you
Boleh ya? So jawapannya sepatutnya S kuasa 2 tolak 6S tolak 48 sama dengan kosong. Okay ya? Kalau kamu tak sempat salin, tak apa awak biarkan. Nanti cikgu akan pilih seorang kawan punya yang dia punya clear punya, cikgu akan semak kertas dia dan kemudian cikgu akan share dia punya kertas soalan kepada semua orang. Sebab yang cikgu buat di sini punya cikgu tak dapat share kepada kamu So cikgu akan nanti pilih seorang kawan, cikgu semak betul-betul, baru cikgu share jawapan dia Okay, kita pergi kepada soalan soalan 6 cikgu tak ambil lagi. Soalan 6. Kejap Okey, cikgu lupa ambil soalan 6. Tadi siapa? Siapa tadi cikgu tak ambil Suka hati aje lah ya. Soalan 6. Soalan 6. Macam ini terlalu tepi dah. Okey, siapa ini? Awak terlalu tepi, hampir cikgu tak boleh nampak lah tepi punya. Tak apa, bagi lebih sikit tak apa. Cikgu tak print out pun. Tak payah jimat itu untuk cikgu. Okey, ayah. Inilah dia. Ini kan? Okey. Inilah dia. Cikgu pilih aja. Kadang-kadang sebab awak terlalu tepi, cikgu tak nampak nombor soalan sebenarnya. Ini tadi siapa? Apalah. Ain Ain. Sekejap. Kita tengok Ain punya So soalan selesaikan persamaan serentak dan cikgu minta bagi jawapan 2 tempat perpuluhan. So kalau soalan ini ada permintaan nak 2 tempat perpuluhan, pastikanlah awak bagi 2 tempat perpuluhan. Okey. So kita mula dengan ada persamaan 1. Kejap. Kita ada persamaan 1, kita ada persamaan 2. So kamu mula dengan persamaan 2, cikgu tak kisah. Awak boleh mula dengan persamaan 2, awak boleh mula dengan persamaan 1. Yang pentingnya awak buat singkat X sama dengan So cikgu tengok awak mula dari persamaan 2. So masuk persamaan 2, daripada persamaan 2 nanti mesti masuk persamaan 1 Okey. So S per 2, 3 per Y awak pindah ke sini. Lepas tu awak okey. So di sini sebenarnya mula-mula awak samakan pengebut dulu kan. So sama dengan Y tolak 3. So baru awak darat 2 ke sana. 2Y tolak, okey betul. So ganti ke dalam persamaan 1. Cikgu tak kata ini ialah satu-satu jawapan dia sebab ada banyak kaedah dia. Jawapan sama tapi kaedah banyak So kita masukkan dalam persamaan 1, 2Y tolak 6 per Y tambah 3Y. Okey betul. Okey cikgu besar sikit tak nampak. Mana pergi sudah. Cikgu besarkan lagi sikit So lepas tu kamu darab. Kenapa sudah jadi 2 di bawah ini Silap cikgu. Sepatutnya Y sepatutnya Y. So seterusnya tak boleh tengok lah. Jawapan awak pun memang tak betul lah. Jawapan macam mana boleh betul? Berapa kali awak salah ni? 3Y kuasa 2. Awak buat 2 kali ke? Buat di kertas conteng kemudian salin jawapan, betul? Tak habis. Kenapa boleh? Kalau ikut awak, mana tatan negatif 6Y? Dua kali salah. Mana tatan negatif 6Y? Boleh Okey, cikgu ambil lagi satu contoh. Tak apa. Cikgu ambil lagi satu contoh. Okey, siapa pula? Okey, Felisa cikgu sudah semak. Okey, Felisa pun hantar yang salah Okey, soalan 6 ini. Kita tengok apa masalah pula ini Betul ke salah? So cikgu akan semak sampai tempat ini tadi siapa punya? Atika Okey, cikgu akan semak sampai tempat awal salah. Lepas tu cikgu berhenti Okay, kita tengok
Okay, so kalau kamu tengok untuk Atika, dia mula daripada persamaan 1 katakan ini persamaan 1 dia, ini persamaan 2 dia. Dia lain cara dengan Ain. Ain tadi dari 2, dia dari 1. Tak ada masalah Awak nak dari 1 ke, awak nak dari 2, tak ada kenapa? Okay, dia dari 1, so nanti dia masuk ke dalam 2. Tak ada masalah So dia di sini dia buat dulu X sama dengan, okay, cikgu take kejap 2S 6 tolak 3Y, kemudian bagi 2, betul. Lepas tu, okay, sebelum masuk awak pergi samakan pengebut. Boleh kalau nak, kalau nak, tapi pastikan jangan salah. Okay, so awak samakan pengebut 2Y, XY tanpa 6 sama dengan 1, darab silan. Okay, lepas tu baru awak ganti masuk, boleh. So dapat Y 6 tolak 3Y per 2 tanpa 6 sama dengan 2Y. Okey, sampai sini betul. Okey, lepas tu kita tengok kerja dia. Kejap Okey, kita tengok lagi So, okey, kembang. 6Y tolak 3Y kuasa 2 per 2 tambah, so sini awak nak samakan pengebut, maksudnya awak darab 2 lah. Okey, so awak darab 2 dapat 12. Okey, betul. Sama dengan 2Y. Okay, so yang ini kamu nampak dia ialah per 2 sebab dia punya cara berbeza dengan Ain tadi. Tadi punya sepatutnya per Y kan. Okay, so 6Y tolak 3Y tambah 12. Okay, tarak silam, betul. Okay, lepas itu, okay, pindah jadi tolak 4Y jadi 2Y. Okay, betul. Okay, lepas tu kalau awak tekan kalkulator dapat nombor perpuluhan, tipulah dengan rumus kuadratif. Rumus kuadratif dipekarkan dalam exam so siapa tak ingat boleh saling kemudian masukkan ABC saja. So dapat jawapan, cikgu cek Cikgu cek jawapan ialah Y sama dengan negatif 1.69. Okay, betul. Okay, lepas itu kita ganti masuk ke dalam persamaan 3 kita iaitu ini Okay, persamaan 3 kita di sini. Sebab cara dia labeling lain dengan cikgu masuk ke dalam persamaan ini. So awak mesti tengok semua benda di sebelah sini. Lepas tu kita tekan calculator. Tak payah tekan shift calculate, tak payah buat algebra punya. So awak dapat jawapan 5.54 dan negatif 0.54. Okay, tadi Ain punya kalau kamu tengok jawapan betul. Jawapan betul kan? Dapat jawapan yang serupa. Okay, sorry. Dapat jawapan yang serupa, tapi Ain akan tolak markah lah. Sebenarnya, walaupun jawapan ini awak betul, cikgu tak akan bagi markah kepada awak. Cikgu tak akan bagi markah kepada awak. Sebenarnya dikira banyak kali salah. Boleh tak macam latihan? Latihan awak betul, cikgu right saja, cikgu tak tengok lah. Itu saya kata berhati-hatilah. Tapi saya rasa Ain you bukan buat 2 kali Biasanya keadaan ini berlaku sebab kalau kamu tengok baris ini sebenarnya jadi betul balik tau. Jadi betul balik. Bagi saya 2 kemungkinan aja. Satu ialah awak buat kerja 2 kali. Awak conteng di tempat lain, awak move ke sini. Itu sebenarnya saling salah tapi sini jadi betul. Sebab di kertas conteng awak adalah betul. Hanya bila awak move benda itu salah. Satu lagi kesimpulan saya akan buat ialah awak saling jawapan kawan. 2 je. Sebab kalau buat sendiri jarang akan berlaku kesalahan macam ini. Okay? So di sini cikgu nak cakap dalam exam jangan buat kerja 2 kali. Jangan buat kerja 2 kali. Bila awak salin benda itu salah, cikgu akan hukum awak. Cikgu tak akan kata, oh budak ini salin 2 kali. Tak apalah, sini betul, pagi je lah markah. Cikgu akan hukum awak sudah salah di sini, kerja seterusnya tak tengok. Siapa yang rugi? Awak yang rugi. Okay? So buat kerja, terus belajar Sebenarnya latihan pun sepatutnya buat macam inilah. Buat cantik-cantik terus dalam buku latihan. Okay? Satu, elakkan masalah ini. Bila kita move, mungkin salah salin. Okay? Kedua, masa. Kalau awak buat ini, buat di kertas conteng, salin balik di sini, maksudnya satu soalan awak buat 2 kali. Cikgu bagi awak 10 soalan, awak seolah-olahnya buat 20 soalan. Sebab kerja awak 2 kali ganda. Mungkin awak kata cikgu salin cepat sikit. Salin macam mana cepat pun awak tengok. Untuk buat latihan ini berapa muka surat awak pakai? 5 muka surat? 6 muka surat?
Untuk salin ini perlu tak? Sekurang-kurangnya 15 minit. 20 minit. Mana masa itu Tatan? Mana masa itu Tatan? Awak sedang rugi masa So kalau boleh jawab berhati-hati, tak payah saling 2 kali untuk elakkan masalah ini ya. Boleh ya? Okey, so itu untuk soalan 6. Tak sempat saling tak apa nanti cikgu bagi satu sampel Okey, kita pergi mana soalan 7? Soalan 7 atas dia lagi. Sekejap. Sebab tadi terbalik. Okey, soalan 7. Soalan 7, cikgu bagi log 25 ialah M, log 23 ialah N, cikgu tanya pula log 3 45. So soalan ini sebenarnya dia uji kamu, dia tak nak awak tekan kalkulator tau. Sebab kalau awak tekan, sebenarnya log 3 45 awak boleh tekan kalkulator untuk siapa yang kalkulator warna putih. Kalau kalkulator warna hitam, awak boleh tukar kepada asas 10, tekan dapat jawapan. Tapi kalau awak buat macam itu, satu markah pun tak dapat sebab jawapan awak tidak berada dalam sebutan MN. So, kawan kamu ubah kepada asas 2 sebab maklumat yang diberi itu asas 2. So, dia ubah kepada asas 2. So, ingat dia, selepas awak gunakan hukum untuk ubah kepada asas 2, nanti atas buat atas punya, bawah buat bawah punya. Jangan cantum balik. Dia memang tak dapat cantum balik sudah. So, 45, idea kawan kamu ialah 3 kuasa 2 kali 5. Boleh? Sebab kita boleh fikirkan nombor 5, kita boleh fikirkan nombor 3, 2 dan 1. So, okey. Okey, bawah itu memang okey lah, satu nombor aja. So, gunakan hukum asingkan. Mula-mula darat jadi tambah. Lepas tu 2 bawa ke depan. So, betul semua ini betul. Okey, tukar asas. Okay. Tukar asas. Kemudian fikirkan macam mana nak asingkan. Okey, lepas tu pakai hukum untuk asingkan. Okey, lepas tu setakat ganti aje lah. Log 23 soalan pagi jawapan dia ialah N. Lepas tu log 25 soalan pagi jawapan dia ialah N. So awak masukkan dapat jawapan ini. 2N tanpa M per. Kejap, cikgu cek. 2N tanpa M. Okey, betul Okay, jawapan ini betul lah. Okay. Ada apa cakap dengan saya? Kalau tidak cikgu go saja. Okay, lepas tu kita pergi kepada soalan 8. Kejap. Okey, soalan 8, cikgu bagi satu soalan indeks So, Hazwani apa yang dia buat, dia tengok 125, 25 boleh ubah kepada asas 5. Cara dia tak. Dia pakai cara yang bukan biasa saya terangkan. Tapi tak ada masalah Kalau cara yang biasa saya terangkan punya, yang untuk satu ini untuk sebelah sini aja, awak akan nampak lain. Kalau saya akan tulis 5 kuasa kosong. Sebab saya nak samakan asas dia. Okey, saya nak samakan asas dia. Tapi Hazwani tak samakan asas. Pun okey. Sebab dia punya step ini akan lain dengan saya. Okay. So, mula-mula dia tukar kepada asas 5. 125 ialah 5 kuasa 3. 25 ialah 5 kuasa 2. Okey, betul. Lepas tu buka kurungan dalam dulu. 4S tolak 2. Lepas tu ini nombor indeks, darat nombor indeks. Gunakan hukum, cantumkan dengan tambah. Okey, ringkaskan. Okey, so ini yang Hazwani dapat. Sebelah kanan dia tak ubah, dia ubah sebelah kiri saja. Kalau saya sebab step yang kita lebih biasa buat ialah kita samakan asas, kedua-dua belah kena samakan. So, cikgu akan tulis 5 4S tolak 1 sama dengan 5 kuasa kosong. So kalau saya bila saya samakan asas, nanti cikgu akan buatlah jika asas sama, indeks pun mesti sama. Cikgu akan tulis 4S tolak 1 sama dengan kosong. Tapi kalau kamu tengok sama juga macam Hazwani punya. Walaupun langkah kita berbeza. Mula-mula kita berbeza sampai ada satu tempat kita akan bertemu balik So Hazwani dia buat macam ini, maka dia pakai teknik yang luar biasa sikit lah. Sebab dia dapat benda ini, dia ubah dia kepada logalima, bentuk indeks tu ubah kepada bentuk logalima, asas tetap asas, tukar partner, boleh. Lepas tu dia gunakan ciri-ciri logalima. Bila nilai ini ialah 1, dia ialah kosong. Boleh. Kalau nak buat. Kalau nak buat boleh. Lepas tu selesai tapak ini. Tapi cikgu akan lebih galakkan awak buat macam ini saja. Samakan asas sebelah kanan pun ubah jadi 5 kuasa kosong.
Boleh Okey, ada orang nak tanya apa-apa tentang ini ke? Kalau jawapan awak 1/4 betul lah. Okey, soalan ni cikgu faham. Awak boleh tekan kalkulator terus dapat jawapan. Tapi tidak boleh dalam exam. Hanya boleh tekan kalkulator semata-mata untuk semak jawapan sahaja. Kalau siapa nak tekan kalkulator untuk semak aja. Kalau exam, cikgu bagi soalan ini, awak bagi terus jawapan 1/4, 0 mark Walaupun jawapan ini betul pun cikgu tak akan bagi markah. Sebab untuk kamu sekarang, kalau soalan itu ada markah kaedah, awak tak dapat markah kaedah, automatik markah jawapan tak dapat. Walaupun jawapan awak betul. Okay, kita pergi kepada, ada apa nak tanya ke? Tak ada? Okay, kita pergi kepada soalan 9, soalan janjang. Okay, so ini dia buat A. Okay, kita ada 3 sebutan pertama iaitu 13, 16, 19. Dan cikgu kata sebutan terakhirnya ialah 112. Kalau soalan ini awak tak erti buat, okay, macam I ni, awak hanya buat A kan? B tak buat kan? Kenapa awak tak pergi senaraikan? Senaraikan aja lah. Pakai kalkulator, 13 sama dengan. Okay, awak pun tahu kan, D dia ialah 3. Tambah 3, sama dengan. Awak senaraikan saja. Okay, senaraikan. Okay, lepas tu jawablah. Okay, maksudnya awak bila senaraikan, cikgu tahu banyak sikit. Tapi daripada saya tak buat, saya tak dapat markah. Awak senaraikan saja. 22, 25, 28, 3. Kalau salah cakap 31, 34, 37, 40. 3, 6, 9, 10. Okay, 43, 46, 49, 52, 55, 58. Kamu tekan kalkulator. Kalau cikgu salah cakap dah sebab cikgu tak tekan kalkulator. 61, 64, 67, 70, 73, 76, 79, 82, 85, 88, 91, 94, 97, 100. Okey, kejap tak muat. Okey. Sambung 103, 106, 109, 112. Saya sampai. Saya sampai. Lepas tu soalan tanya cikgu, ada berapa sebutan? Cikgu bilang aja. Ada 34 sebutan kalau cikgu buat. Sebab tadi cikgu sudah sengaja senaraikan ini 10, 10, 10. So ada 34. Cikgu terus, awak boleh buat awak senaraikan benda ini. Lepas tu bila nak jawab A, awak kata saja 34 sebutan. Sebab nampak. Nampak. Ataupun awak boleh pakai formula lain, TN. So kita nak tahu sebutan terakhir kita ialah 112. So pun boleh macam Ain buat, pergi buat TN TN sama dengan 112. So awak dapatlah 34. Pun boleh Ain dengan Hazwani sama saja Okay, betul Itu awak pakai formula lah. Okay, soalan B. So soalan B, macam Ain tak buat, langsung tak buat. Padahal kalau awak senaraikan, buat je. Dia kata nak tambah 5 sebutan terakhir. Nak tambah 5 sebutan terakhir, kita tambahlah sebutan ini. Kita buat aje. 100 tambah 102 tambah 106 tapi kena cakap apa nombor itulah. Okay, 109 tambah 112. Awak kan dapat juga 530. Betul ke jawapan 530? Cikgu cek kejap. Soalan berapa ni? Soalan 9. Ya. Awak kan dapat juga 530 daripada tak buat. Buat macam ini fumat. Ini maka kaedah, ini maka jawapan. Okay. So Hazwani pergi buat pakai formula. So dia tahu semua ada 34 sebutan. Dan kita perlu tambah daripada, kita perlu tambah daripada, okay, kalau kamu tengok ini ialah sebutan 34, ini ialah sebutan 33, sebutan 32, sebutan 31, sebutan 30. So cikgu sebenarnya suruh awak tambah sebutan 30 sehingga sebutan 34. So Hazwani pakai itulah S34 tolak S29. Boleh? So mula-mula dia pergi cari apakah S34. Lepas tu dia pergi cari apakah S29. Lepas tu dia tolak. Dia dapat 530. Pun boleh. Tapi kalau siapa pakai teknik senarai pun boleh. Cikgu rasa teknik senarai kan lagi cepat.
Kalau awak tengok panduan kalkulator lah. Di mana tanpa 3 ni awak pakai kalkulator. Tanpa 3 tulis, tanpa 3 tulis. Cikgu tadi tak sebab cikgu punya skrin berdiri. Cikgu sangat susah nak pakai kalkulator. Kalau kamu, kalkulator tak tepi, tangan kiri tekan, tangan kanan tulis lah. Tekan, tulis, tekan, tulis, tekan, tulis. So dia sekejap aja sebenarnya. Tak payah buat. Tak susah juga. Okay, itu soalan 9. Boleh pakai teknik senarai, boleh pakai teknik rumus lah ya. Okay, lepas tu kita pergi kepada cikgu ambil sampai sini. So kita pergi lagi kepada soalan 10 soalan 10. Cikgu balik kepada daripada sini ya. Ngasih kamu lah siapa kena. Soalan 10. Ini tak ada. Ada 8. Okey, ini dah habis buat. Cikgu tak boleh ambil. Okey, cikgu ambil orang kedua. Soalan 10. Soalan 10. Mana dia? Okey, ini. Okey, soalan 10. Ilya punya. Okey, kita tengok kerja dia. Okay. So cikgu kata ada 3 sebutan pertama dalam janjang geometri. Walaupun kita tak rasa dia janjang geometri kan. Tapi soalan kata dia ialah janjang geometri. So kita sangat pasti dia punya A adalah sama lah. So Ilya ambil 2 ini. Tapak dia punya A pertama. Lepas tu dia ambil lagi 2 ini untuk tapak A kedua dia. Dan dia kata mereka sama. Sebab soalan kata ini ialah janjang. So mula-mula darat silan. Kembangkan. Okay. So, kembangkan. Kemudian kita nampak kuadratif kan. So, kita pindah kepada sebelah aja. So, tapak ini. Lepas itu tekan kalkulator, kita tapak 2 dan 1/2. So, kita boleh gunakan pemfaktoran lah. Okay, ingat bila gunakan pemfaktoran, tak apa check ini darah ini boleh tapak ini tak? Boleh tapak, okey. Kalau tidak, maksudnya ada satu baris lagi di tengah-tengah ini. Boleh So, kita tapak 2K ini. Tapi soalan ini kata nilai K. So, kita kena fikirkanlah salah satu akan diabaikan. Kalau tidak, dia sepatutnya tanya saya nilai K. So, awak fikirkan mana satu nak abaikan. Kalau kamu baca soalan ada kata K ialah integer. Itu sebabnya cikgu ambil K2 lah. Okay, so ini cikgu abaikan semata-mata sebab soalan kata K mesti integer. Okay, lepas tu cikgu tanya apakah hasil tanpa ketak kehinggaan. So kita kena gunakan rumus ini. Ilya, kalau nak tulis ini, tulis S. Jangan tulis S infinity. S infinity. Kita memang cara tulis S, kemudian infinity kecil. Boleh ya? Itu simbol hasil tanpa ketak kehinggaan. So kita masuk ke dalam formula. So nak tahu apakah A ialah 7K tolak 2 kan? So Ilya masuk di sini pun boleh. Kalau siapa rasa pening masuk di sini, awak boleh tulis dululah. A kita ialah 7K tolak 2. So ialah 7 kali 2 tolak 2 sama dengan 12. Terus masuk 12. Okay? Tapi Ilya dia masuk di sini pun okey. Lepas tu nak pergi puak A pula. So nak puak A sama ada kita ambil A ini ataupun kita ambil A inilah. Okey. Kali ini Ilya rasa pening. So dia buat di tepi. Tak kisahlah. Okay? So dia pakai yang sebelah kiri punya. So dia buat 32, 72 tolak 2. So dia kira dia dapat 1/2. So dia masuk di sini. So kira dapat 24. Sekejap, cikgu cek jawapan kejap. Okey, betul lah jawapan ini. Okey, itu soalan 10. Okey, kita pergi kepada soalan 11 ya. Soalan 11. Intang. Soalan. Intang kenapa you punya kuning Tapi okey lah cikgu boleh baca. Okey, soalan 11. Tak apalah, tak ambil soalan 12 sikit. Bawah ini tak ada Okey. Ayah. Okey, ini Intan punya Okey, soalan 11. Cikgu kata seutas tawai dipotong kepada berapa bahagian untuk buat berapa buah segi empat sama. Okey. So kamu kena faham dawai itu sebenarnya membentukkan perimeter dia. Membentuk perimeter dia.
So kalau ini 2, 2, so dia sepatutnya ialah sebab segi 4 sama kan. So awak boleh kata 2 kali 4 ataupun awak boleh kata 2 kali 2 kali 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 lah, terpulang kepada kamu lah. So awak dapat ini ialah 8. Yang segitiga yang ketiga ini ialah 3, 3. So 3 4 kali ialah 12 ataupun awak buat 3 tambah 3 tambah 3 lah Okay, untuk yang seterusnya dia ialah 4. So 4 sebanyak 4 kali. So awak dapat 16. So janjang kita ialah 8, 12, 16 dan seterusnya Okay. So panjang sisi tali pertama ialah 2 dan seterusnya tambah sebanyak 1 dan seterusnya lah. Corak ini diteruskan. Sekarang cikgu tanya, berapakah panjang dawai yang diperlukan jika 10 segi 4 sama dibuat? So saya perlu ada 10 jumlah dia. So S10 betul lah. S10 betul. So masuk formula 10 per 2. A saya 8 betul. Okay, kalau kamu tengok kita punya beza sepunya ialah 4. So 4. So betul. Masuk. Kira kita dapat 260. Lepas tu kenapa pula jadi 420 Intan? Teacher yang bawah tu tersilap tulis tapi tak habis padam. Oh, tak habis padam. Okay. So jawapan ialah 260. Boleh So kalau siapa tak boleh, apa masalah dia? Kita pergi senaraikan benda ini. Macam cikgu kata lah, pakai kalkulator. Pakai kalkulator kita senaraikan 8, 12, 16. Kita pakai ni 8 sama dengan tanpa 4. Sama dengan tulis. Sama dengan tulis. Kita tulis sampai 10. Okay, sorry. Tulis sampai 10. Salah cakap 28, 32, 36, 40. So 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, belum. Okay. Cikgu buat sampai 10. Lepas tu cikgu jumlahkan. Tapi penulisan cikgu kena tulis 8 tambah 12 tambah 16 tambah 20. Okay, tambah sehingga 44. Sama dengan 260. Boleh? Boleh boleh jawab macam ini. Okay, soalan B cikgu kata cari bilangan segi 4 sama yang boleh dibuat daripada seutas dawai yang panjangnya 1.1 kilometer. So di sini ada perubahan unit So kita ubah kepada meter dulu. So itu yang dapat 1100. So ini ialah SN kita. Dan cikgu tanya apakah N dia. So samalah awak masukkan. Okay, tapi sebenarnya soalan ini soalan ini kalau kamu tengok dia tanya berapa boleh dibuat. Berapa boleh dibuat. Sebenarnya bukan maksudnya dawai itu akan habis ngam-ngam tau. Mungkin pelaku tinggal sikit tak boleh pakai. Okay? So sebenarnya penulisan yang lebih tepat ialah M per 2, 2 kali 8 tambah M tolak 1, 4. Alamak. Okay, cikgu padang kejap Okay. 4. Kemudian kurang atau sama dengan 1100. Kalau sama dengan maksudnya kita habiskan dawai itu. Kalau kurang maksudnya ada lebih sikit. Kadang-kadang kan contohnya awak nak balut buku hujung tahun dapat buku test SPPT tu. Awak nak balut buku. Awak beli sekurung benda tu. Bukan tiap-tiap kali dia akan ngang-ngang habiskan kan. So kadang-kadang buku tak akhir tu awak akan balut besar sikit lah. Sebab ada lebih sikit. Tapi biasanya kita tak potong, kita daripada membazir kita lipat dalam saja. Okay, itu dia. Bukan yang mesti ngang-ngang habiskan sebab dia tanya kita berapa boleh dibuat. Berapa boleh dibuat. So kita akan buat benda ini. Okay, di sini awak ada so di sini nanti cikgu tengok kerja awak. Cikgu. Kalau tulis sama dengan tu maksudnya markah untuk langkah tak dapat ke? Nasib baik soalan ini dapat integer, cikgu bagi markah. Kalau soalan ini awak dapat nombor perpeluang, awak kan jam tu dan awak tak dapat teruskan. Maksudnya kalau contohlah buat dari mula dah buat dari sama dengan, lepas tu dapat bukan dapat integer, lepas tu tukar simbol boleh tak? Kalau macam tu. Sebenarnya tak boleh. Sebab katakan awak dapat N awak dapat N awak ialah 22.4. Lepas tu you nak kata ada berapa segi 4 sama? 22. Dia tak semestinya 22. Kadang-kadang 23. Kalau dapat 22.8? Jawab 3. Kalau 22.8,
Tadi kalau 22.4, cikgu akan pilih dua-dua. Kalau ini cikgu akan pilih dua-dua juga. Tapi awak tak tahu kenapa. Kenapa cikgu pilih macam ini? Sebab awak tak buat graf. So awak tak erti pilih sebenarnya. So sepatutnya kena buat lebih kurang ataupun sama dengan. Lebih kurang ataupun sama dengan. Dia macam ini. Kalau awak tulis sama dengan, tang awak erti pilih jawapan yang betul, awak selamat. Tapi kalau awak tidak erti pilih jawapan yang betul, awak hilang semua markah awak. So itu kadang-kadang soalan ini cikgu kata daripada pening, kita pergi jumlahkan. Okay, jumlah, maksudnya kamu tambah satu line di tepi ini, tambah satu line di tepi ini, jumlah. So sampai sini saya perlu 20, sampai sini saya perlu 36, sampai sini saya perlu tadi kan 260. Kemudian saya buat sehingga saya dapat dia melebihi 1100. Tapi cikgu tengoklah berapa saya nak. Berapa saya nak. Tapi panjang sikit lah. So sepatutnya awak kena buat macam ini. Cikgu nanti kena check dia. Kerja awak sebab awak bagi 2, nanti awak darab balik. Okey, awak darab balik. Cikgu akan tengok ini ya. Cikgu tengok ini awak. Cikgu susah nak tengok. Cikgu kena buat balik sebab di sini cikgu tak nampak simbol pergerakan, simbol sudah. So sepatutnya ialah cikgu buat cepat dia sebab masa saya sudah habis. Kejap cikgu siapa kalau nak leave dulu boleh sebab masa saya sudah habis. Okey, tapi kalau awak nak dengar awak boleh dengar. Hanya sebelum awak leave tolong hi dengan saya di tempat chat supaya nanti cikgu boleh ambil kehadiran. Boleh Siapa nak leave boleh leave sebab masa saya sudah habis. Awak sepatutnya sudah rehat. Tapi cikgu nak habis bincang soalan. Oh banyak ni. Cikgu nak habis bincang soalan ini. Siapa nak stay lah. Tak nak stay leave saja. Tak payah bye-bye dengan tak payah cakap dengan cikgu. Leave saja. Leave saja. Okey, hanya orang terakhir leave itu tolong beritahu cikgu lah. Kalau tidak cikgu shock sendiri saja. Boleh awak boleh leave saja tapi sebelum leave tulis hi dengan saya sebab cikgu nak ambil kehadiran Okey, so kalau saya buat, cikgu akan buat N, sini ialah 16 tambah 4N tolak 4. Okey, 2 saya darab ke situ, tak payah ubah tanda sebab saya darab nombor positif. Kejap cari ruangan. Okey, lepas itu, dalam itu jadi 12. Cikgu buat cepat sikit So 12N tambah 4N kuasa 2. Ini cikgu pindah ke sebelah sini. So tengok balik awak punya So awak bagi 4 lagi N kuasa 2 tambah 3N tolak 550. Okey, cikgu nampak simbol dia sepatutnya inilah. Tapi kalau dari sini cikgu tak nampak. Cikgu buat sendiri baru cikgu nampak simbol macam ini. So nanti kita akan buat kerja ini. Okey, memang sudah graf senyum. Nilai yang awak dapat ialah negatif 25 sampai 22. Lebih kecil kita lorek di sini. So maksudnya N kita, N kita adalah satu nilai daripada negatif 25 sampai 22. Soalan tanya, berapakah bilangan segi 4 sama yang boleh dibina? So maksudnya kita boleh, negatif memang kita tak ambil lah. Kita boleh bina 1 segi 4, 2 segi 4, 3 segi 4 sampai maksimum 22 segi 4. So itu yang dapat jawapan ini. Soalan ini bernasib baik, nyang habis awak selamat. So macamnya contoh tadi cikgu tanya awak kan. Kalau dapat nombor perpuluhan. Katakan ini ialah negatif 25.1. Ini ialah 22.4. So kalau awak tulis. Cikgu akan pilih 22. Sebab 23 sudah lebih daripada dia. Dan kalau sekarang ini ialah 22.8, nampak? Cikgu masih pilih 22 sebab 23 sudah lebih daripada dia. Tapi kalau awak gunakan sama dengan, awak tak nampak. Awak tak nampak awak sepatutnya ambil 22 ke awak sepatutnya ambil 23. Sebab dia bukan round off sebenarnya. Okey Ataupun kalau kamu ada, cikgu tak pastilah 22 ke 23, apa salahnya pergi cari. Kalau saya buat 22, berapa panjang saya diperlukan? Lepas tu cari pula, kalau 23, berapa panjang saya perlu gunakan? Yang mana satu kurang daripada 1.1 saya ambil lah. Itu pun satu cara untuk kita pilih mana satu jawapan nak ambil.
bila kita dapat jawapan nombor perpuluhan. Tapi cara yang lebih betul sepatutnya ialah gunakan ketaksamaan lah. Sepatutnya gunakan ketaksamaan. Boleh Ataupun cikgu akan galakkan kamu daripada pening pergi senarai sajalah. Okey so itu dia. Okey, lepas tu cikgu kata seterusnya. Okey, seterusnya cari panjang dawai yang digunakan untuk buat. Kenapa cikgu suka tanya benda yang sama? Okey, 5/4 sama yang terakhir. So, kalau kamu tahu ada 22/4, so 5 yang terakhir maksudnya yang mana kejap atas balik. So, tak buat. Tak buat ke cikgu perlu ambil? Saya tak tulis habis, teacher. Okey. So sepatutnya tak apalah cikgu buat di bawah ajalah So kalau kamu tahu semua ada 22/4, maksudnya cikgu sebenarnya 22, 21, 20, 19, cikgu nak 5. 1, 2, 3, 4, satu lagi. Cikgu nak ini. Cikgu nak ini. So maksudnya awak buatlah S22 tolak S17. Masuk ke dalam formula. So awak akan dapat jawapan, ini soalan berapa? Soalan 11. Awak akan dapat jawapan 420 meter. Ataupun kalau nak tulis kilometer, awak akan tulis 0.42. Ataupun tulis 0.42. Salah satu tak payahlah tulis dua-dua. Dua-dua cikgu kena dua-dua betul baru nak bagi markah kepada awak. So tulis salah satu mencukupi. Sama ada dalam meter ataupun dalam kilometer. Boleh So kalau siapa tadi pakai teknik senarai tu pergi ambil 5 yang terakhir tu awak jumlahkan. Cakap ajalah nombor apa tambah nombor apa tambah nombor apa pun boleh. Cikgu sendiri bila soalan ini cikgu mampu senaraikan punya, cikgu pun lebih suka pakai teknik senarai. Cikgu sebenarnya tak suka pakai teknik ini. Tapi sebab jadi cikgu kan nak semak budak yang pakai teknik rumus, so cikgu kena buat. Kalau tidak cikgu sendiri pun lebih suka pakai teknik senarai. Saya rasa lebih senang faham. Tak pakai rumus takut salah rumus. Okey, tapi terpulang kepada kamu cikgu tak ada masalah Okey, kita pergi kepada soalan geometri koordinat, tajuk yang kita baru belajar. Okey, kejap Ada orang dengan saya lagi? Ada. Ada okey. Okey, cincai sajalah cikgu pilih soalan 12. Soalan 12. Habis. Okey, ini habis tutup. Jangan pakai dia sudah. Okey, ini tadi baru pakai kan. Okey, soalan 12. 6, 7, 8, 9, 10. Ini sudah 18. Okey, soalan 12. Banyaknya. Okey, kejap. Sekerat ambil. Sampai ini dulu. Okey. ABC saja. Okey. Cikgu scroll besar sikit. Okey. So soalan 12. Okey, Raja menunjukkan garis lurus PR. Kita ada garis lurus PR. Lepas itu kita ada KL dan cikgu kata dia persilang. Okey, ayat dia tak kata berserenjang, tapi dalam gambar Raja kita nampak berserenjang. So nanti mesti akan pakai rumus ini. Bila aja. Bila aja. Okey. Lepas itu cikgu bagi garis lurus PR punya cikgu bagi ini ialah S per 2 tolak Y per 3 sama dengan 1. Okey, soalan AA cikgu tanya apakah koordinat P dan Q? So kalau kamu tengok P dan Q ini sebenarnya ialah pindasan X dan pindasan Y kan. So saya tak tahu, tak apalah. Okay, so di sini kawan kamu pergi ambil. Okay, kawan kamu buat apa Okay, dia ambil. Okay, dia tahu koordinat P itu dia S ialah 0. So 0Y. Lepas itu dia masuk ke dalam persamaan. Okey, boleh? Satu cara ialah kita pakai kaedah umum. Nak cari pindasan Y, gantikan S0. So kawan kamu gantikan S. Bukan, dia buat apa
Oh, dia ganti kemudian. Dia mula-mula ambil persamaan itu, dia buat sehingga Y sama dengan, lepas tu baru dia nak ganti. Tapi sebenarnya awak-awak ganti ke dalam sini pun tak apa. Dapatlah jawapan pindasan Y. So, tulis jawapan ini. Lepas tu, untuk pindasan X, so bila pindasan X, Y yang kosong. So, dia ambil persamaan ini, kali ini dia gantikan Y kosong, dia dapat nilai S, dia tulis. Okay, ini kawan kamu buatlah, tak salah. Okay, tapi kalau saya baca tahu. Kalau kamu tengok, ini ialah bentuk pindasan. Yang bawah ini ialah pindasan S. Yang bawah ini cikgu terpaksa ambil tolak dia sebab original punya ialah tambah. Negatif 3 ialah pindasan Y. Okay, tapi kalau tak nampak, awak pergi buat benda ini, ada masalah tak? Tak ada masalah, dapat juga jawapan. Hanya masa awak panjang sikit. Kalau siapa perasan ini ialah bentuk pindasan, sebenarnya awak boleh terus baca. Terus dapat jawapan. Ataupun ganti terus. Tak payah ubah apa pun. Ganti terus dalam ini. Pun cepat sikit daripada ini. Awak ganti terus saja. Awak tengok ini. Kita ganti S kosong. So, 0/2 tolak Y per 3 sama dengan 1. Kan kejap aja awak dapat jawapan lah. Y ialah negatif 3. Sebelah sini pun sama. Okay, awak buat S per 2 tolak 0/3 sama dengan 1. Terus dapat jawapan. Lagi cepat sikit lah. Tapi tak ada masalah. Hanya masa rugi sikit. Okey, lepas tu B. Nak atas. B, cikgu tanya apakah nisbah PQQR. Okey, so bila cikgu nak nisbah PQQR, maksudnya kita kena carilah apakah M per N. Sepatutnya M per N. Tapi kawan kamu dapat M per M tak apa. Tapi lepas tu tulis terbalik lah. Awak tak tulis terbalik Kalau ikut kawan kamu, kalau jawapan ini betul, cikgu perlu cek Kalau jawapan ini betul, dia tulis sini sepatutnya tulis 42. Sebab cikgu nak M per N. Awak punya N di atas. Tapi cikgu tengok dulu So, okey, kita ada P kita ialah 0, negatif 3. Siapa di dalam P, Q di dalam. Q kita ialah 20. R kita ialah 66. So, soalan tanya apakah PQ? So, awak wakilkan PQ dengan, cikgu ikut ayat di sini cikgu ikut ayat kawan kamu So, awak wakilkan ini sebagai M, ini sebagai N. So, ini mesti titik pertama, ini mesti titik kedua lah. Itu untuk siapa kalau hafal rumus punya. Okay, kalau siapa tak hafal rumus punya, awak ingat ambil cross saja. Yang ini pergi sini, yang ini pergi sini. Okay? Kejap Hello？ 可以，你现在来，我正在上课，但是我孩子有在，你按门铃就可以了 ，OK 来。Okay, so di sini betul lah N kali dengan 0, M kali dengan 6. Okay, betul lah kawan kamu tulis Apa yang tulis sini betul. So, awak ambil koordinat S punya Okay, cikgu tengok aja. Sebenarnya tak kisah. You boleh ambil koordinat S, you boleh ambil koordinat Y Dua-dua akan dapat jawapan yang sama. So, 2, okay, sampai sini betul. Okay, lepas tu darab silam betul. Lepas itu kejap, cikgu yang last sikit. Tak nampak. Saya silap cikgu. Sampai sini apa yang awak tulis sebenarnya betul, tapi cikgu pelik sikit Ya, kerja awak sepatutnya awak pindah ini ke sini kan? Tak? Logik kebiasaan orang akan tulis 4M sama dengan 2N. Tapi awak tulis ini pun tak salah sebenarnya. Okay? Lepas itu kalau ikut awak kalau ikut awak sini pergi sini salah. Sebab kalau ikut awak apa yang cikgu nampak ialah ini tak bergerak. 2 yang nak pindah kan? So 2 yang nak pindah, 2 lah yang sepatutnya di bawah. Bahagi 2. Okay? Kemudian untuk sebelah kanan 4 yang pindah. 4 tak pindah. M yang nak pindah ke sini. Sebab cikgu nampak awak punya ialah M per M. So sepatutnya sini ialah 4/2.
So nanti awak tulis 2/4. Tapi kalau dalam exam, cikgu bak sampai sini, di sini cikgu tak bagi markah kepada awak. Walaupun awak 2 kali salah, benda itu jadi betul balik. Boleh ya? So biasanya kita tengok, kalau kita nak M, kita cuba control M di atas supaya kita tak pening. M di atas, so N, siapa yang bergerak, siapa di bawah. Sebab cara kita bergerak, kita bahagi. Okay? 4 yang bergerak, so 4 di bawah. So kita dapat ini satu lagi kesalahan. Jawapan ini perlu diringkaskan. So sepatutnya 1, 2. Kalau siapa bagi 2, 4 tidak dapat markah jawapan sebab jawapan itu tidak diringkaskan. Boleh ya? Okay, soalan 3. Cikgu caranya, apakah luas segitiga PQK jika garis lurus PR berserenjan dengan garis lurus KL? Okey, cikgu, titik P kita ada. Titik P bukan kosong negatif 3 lah. Sini ada negatif 3 kan? Ini titik apa yang awak tengah buat ni? Nanti 20, 20 ialah Q. Mana tempat K? Kejap, ada di tepi ke? Mana dia kecilkan? Mana ni? Mana K ya? Mana you tempat K? Kita belum buat kan? Belum. Habis mana you dapat? Ini K you go. Sebab cikgu nampak ini baru P kan? Kenapa awak rasa K awak ialah 03? Saya ingatkan tu sama kaki. Jadi ya. Soalan pernah kata dia sama kaki dah? Dia pernah beritahu kita PQ dengan KQ sama panjang tak? Tak kan? Yang dia bagi kita ialah perserenjang. So sepatutnya awak kena cari kecerunan. Okay? Tapi sebenarnya kalau awak terus bagi saya 03, sebenarnya dia memang 03. Tapi cikgu susah nak terangkan kepada awak kenapa dia ialah 03 sebab banyak konsep di belakang. So cikgu akan ikut apa yang awak faham. So sepatutnya kita cari dulu PR. Okay. So kita ada pindasan, kita pakai pindasan sajalah. Negatif pindasan Y bagi pindasan S, kita dapat 3/2. Lepas tu kita pergi cari kecerunan QK. Di mana kita buatlah, okay, M1, M2 sama dengan negatif 1. So M kita sama dengan negatif 2/3. So kita tahulah kecerunan QK kita. Kecerunan QK kita ialah negatif 2/3. Okay, so lepas itu kita boleh terpulang kepada cara kamu tapi satu cara kita boleh buat ialah kita ada titik Q. So kita ada titik Q, kita boleh buat M, kita boleh buat kecerunan sama dengan K kita yang pasti ini kosong tapi ini tak tahu. Katakan cikgu letak Y Okay, di mana Q kita tahu ialah 20. So cikgu boleh gunakan Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak S1. So cikgu dapat sini Y per negatif 2. Ini negatif 2/3. Salah. Cikgu salah tiga. Sorry. Bukan jawapan dia. So kalau saya tarik negatif 2, so Y saya ialah 4/3. Sorry. Dia tidak ada sifat itu. Ya. Dia tak ada sifat itu sebab bukan 45 darjah. Okay. So titik K itu sepatutnya ialah 0.4/3. So titik ini salah sepatutnya 4/3. So kena kira balik lah Teknik betul lah. Teknik betul hanya sebab awak salah teka ni. Mungkin kita boleh kira kok ini kosong, ini negatif 6, ini masih kosong. Selamat. Okay, ini aja. Ini ubah. Ini berapa? 8/3. Betul? 8/3 kan? Betul. 8/3. Ini kosong, ini kosong. Okay, kira balik. Jawapan dia soalan 12. Jawapan dia 13/3. Dapat? Dapat Boleh? So silap di situ K tak tahu lagi. Jangan main tembak satu nombor lah. Kena kira kejap. Dia lah pindasan Y untuk garis KL Sorry.
Tadi itu Cikgu. tadi sorry. 13/3 tu kena ke tulis unit unit. Kalau awak nak tulis unit, dia ialah unit persegi lah. Tapi untuk standard SPN, untuk maths tambahan, dia tak pentingkan unit. Nak tulis pasti betul. Kalau tak pasti, jangan tulis. Kalau siapa tulis sentimeter persegi, cikgu jadi pening. Kena tolak markah awak pula. So, untuk standard SPN, dia sebenarnya tak wajibkan awak tulis lah. Kalau awak nak tulis, awak tulis unit persegi. Okey, itu soalan 12. Okey, kita pergi kepada soalan 13. Okey, ini orang tak ada 13, tutup. Okey, Farisa tutuplah, dia hantar soalan salah. Cikgu lupa bincang jawapan kamu itu. Biarlah. Soalan 13. Ini berapa pun tak tahu, nombor soalan tak nampak. 12. Okey, bawah. Cannot view. Okey, keluar. Soalan 13 ya. Okey, soalan dia. Okey, soalan locus ya. Jaraknya daripada A. So, A ialah 1, 2. Okey, nanti. Last besar sikit. Mata cikgu blur. Okey, tolak 1, tolak 2. Okey, betul. Okey, adalah sentiasa separuh. Sentiasa separuh, kenapa awak sentiasa 2 kali ganda? Kalau separuh maksudnya apa? 1/2. 1/2 Okey, so sini sepatutnya 1/2. 1/2. Direct translate aja. Daripada titik P tanpa 4 tanpa 2 tolak 4. So sini sepatutnya 1/4 sini 1/4 lah ya. So cikgu tak dapat semak yang seterusnya. Ilya, you buat 1/2. Siapa lagi ada? Siapa buat 1/2 ataupun awak boleh buat untuk saya 2PA sama dengan PB punya. Siapa? Elia, tapi saya buat 1/2. Okey. Ilya buat 1/2. Okey, cikgu ambil you punya sebab nak tengok jawapan aja. Ilya. 1/2. Soalan 12. Soalan 12. Mana ni? Ini soalan 13 ya. Okey, soalan 13 kita tengok contoh 1/2 punya. Alamak. Okey, ini yang 1/2 punya kita tengok So, okey, tolak 1, tolak 2. Situ kita akan jadi tambah 2, tolak 4, betul. Okey, so kembang dalam ini. Okey, betul. Yang ini kena buat kurungan besar, yang ada buka tak ada tutup ini. Okey, S kuasa 2 tambah 4. Okey, betul. So, sini betul. Okey, sini kita kena tarik ke dalam lah. 4 darab 1. 1/4 tolak 2 tambah 4, betul. So apa you buat? Okey, semua move. Okey, semua move. Lepas tu awak tapak ini, awak nak darab 4. Cikgu check jawapan lah. Nampak step okey lah. Cikgu check jawapan soalan 13. 3S kuasa 2. Okey, betul. Betul boleh So, direct translate saja. Dia kata separuh-separuh. So, soalan 14. Okey, soalan 14. Tadi sudah sampai mana? Saya tak ingat lah. Daripada orang tepang pula. Okey, soalan 14. 11. Tak nak jalan. Ini pula. Ini sampai soalan 8. Okey, tutup. Okey, ini soalan 14 pun tak boleh buka. Kenapa? 14. 4. Okey, ini soalan 14. Okey, ambil ajalah apa-apa yang cikgu nampak lah ya. Sekejap.
Cikgu. Ini 13. Tu 13 tadi. Oh, ini 13 tadi. Okay, 14. Oh, 14 tak buat. File lagi satu. File lagi. Oh, yang itu kata itu. Tak apalah. File itu tak tahu mana pergi. Ini kah? Oh, tak apalah. Tak tahu mana pergi. Okay. Shiking ada dah 14. Blur. Ini tulis apa. Okay, ini 14 Shiking. Okay. Tak apalah ya. Nampak siapa-siapa lah. Cikgu ambil aje lah ya. Nak jimat masa ni. Okay. Besar sikit. Okay. 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 Cukup besar. Okay, Raja menunjukkan satu segitiga ABC. Cikgu bagi luas. Okay, cikgu sudah bagi luas 22. Okay, 22. Cikgu tanya apakah nilai K. So, main masuk sajalah. So, kalau awak nak cantik, awak terus ambil lawan jam. Cikgu tengok kau. Okay, you ambil B. Lepas itu, you ambil C. Okay, lepas tu baru ambil A. So macam Shikin dia ambil ikut jam tau. So sepatutnya nanti cikgu sepatutnya pergi sini dan cikgu ambil jawapan ini. Jawapan ini cikgu akan abaikan. Okay, tapi cikgu tengok apa silapnya lah ya. Okay, kalau ikut dia sepatutnya nanti cikgu akan pilih jawapan sebelah sini cikgu abaikan. Sebab dia ikut arah jam. Tapi kita tengoklah ya. So negatif 2K, 3, negatif 1, negatif 60, negatif 2K. Okay, sampai sini betul. Tapi Maka tak bagi lagi Maka akan bagi di baris kedua. Okay, 1/2, 2, 0, negatif. Sini silap. Sini sepatutnya tolak. Syiki masih ada? Ada. Okay, sini sepatutnya tolak kan? Kurungan, tolak kurungan. Oh, Okay. Itu sebabnya. Tadi cikgu tahu jawapan awak salah tau. Sebab kalau dapat dua jawapan macam ini, cikgu tak ada alasan nak abaikan mana-mana satu. Sebenarnya dua kena saya abaikan. Sebab kalau tengok gambar K itu di tempat positif kan. Tapi awak dapat dua-dua jawapan negatif. Jadi cikgu pun okay, boleh ya? So cikgu cari orang lain. Harap-harap ada lagi orang lain cikgu boleh dapat. Okay, Anissa. Soalan mana ni? Soalan Anissa, 3 soalan aja. Wah. Ini soalan 14. Ayas. Okey, keluar. Okey, soalan 14 kita tengok ini okey dah. Okey, so kalau ini dia ambil titik A, dia ambil titik A, lepas tu dia ambil titik B, titik C. So ini dia ambil arah lawan jam. Kalau saya cikgu sepatutnya ambil sebelah sini dan ambil jawapan ini. Tapi cara kawan kamu terbalik. Kenapa? Apa masalah ni? Okey, setengah negatif 60. Dia ikut jam. Ikut jam. Sorry. Dia ikut jam, maksudnya sepatutnya cikgu ambil ini dan tempat jawapan ini. Okey kot jawapan ini. Sorry. Dia ikut jam. Cikgu ni ikut jam, lawan jam pun tempat. Alamak. Okey. Sebab ambil lawan jam sepatutnya, maksud saya lah, kalau awak jenis tahu tengok ikut jam, arah jam, awak boleh jimat masa, awak hanya terus buat sebelah sini saja. Sebab awak sudah ambil lawan ikut jam, sepatutnya itu negatif. Okay. Tapi tak apa, buat dua-dua baru abaikan pun boleh. Tapi macam logik lah. Okay. So cikgu take kerjaan, negatif 60, negatif 2K, 3, negatif 1. Okay, kurungan, tolak kurungan sudah betul. Negatif 6K, 2, 0, 0, 3K, 6. Okay, sampai sini betul. Ini negatif 6K tambah 2. Tolak 3K, tolak 6. Betul. Negatif 9K, tolak 4. Betul. Okay. Lepas tu 2 pindah sana. Betul. So, jadi tanpa tolak. Betul. Okay. So, selesaikan dapat 2 jawapan ini. Macam, okay, ini kamu tak tahu bezakan. Boleh juga awak dapat 2 jawapan. Lepas tu awak tengok gambar aja. K itu dia berada di atas pasti X. So, sepatutnya cikgu terima jawapan positif. Jawapan ini saya abaikan. Boleh So, jawapan dia 40/9 itu betul. Boleh Okay, soalan terakhir.
Okey, soalan terakhir. Tak nak kena 2 kali juga. Kali pertama. Ada lagi belakang. Alamak, banyaknya. Ada lagi bawah. Okey, kita mula tengok okey. Okey. Belum atas. Okey. So soalan teraja menunjukkan indeks harga. So kalau kamu tengok kolom saya, ada P, ada Q, ada R, ada S. Yang pertama punya ialah 16 berasaskan 10, 150, 140, Y dan 125. Lepas tu, cikgu bagi juga indeks 18 per 16. Tapi cikgu bagi indirectly So kamu sendiri kena taksirkanlah. Kalau meningkat 105, menurun kita tolak. Meningkat kita tambah. Tidak berubah maksudnya 100. Okey, lepas itu ada lagi pemberat dia 15. 2 kali X. Oh, itu Y. X 25 dan 40. Okey, soalan tanya, apa lagi maklumat dia? Okey, tak ada. Okey, soalan tanya apakah nilai bagi X? So, apakah nilai bagi X? Sebenarnya kalau kamu tengok pemberat ini mewakili peratus. So, kita tahulah jumlah peratus ialah 100. So, kita tolak, kita dapatlah X kita. Okey, 20, betul. Cikgu cek jawapan kejap. Okey, betul. Okey, lepas itu cikgu tanya apakah nilai Y pula? Okey, maklumat yang cikgu bagi ialah perbelanjaan untuk bahan R. So, cikgu akan gunakan rumus indeks harga punya. Okey, 2016 di atas iaitu 350, 2010 di bawah. So, saya kira saya dapat nilai Y. Okey, soalan C1 cikgu tanya indeks gubahan. So, awak berhati-hati sini ada 2 baris indeks tau. So, pastikan awak ambil yang betul. Cikgu nak 2016 berasaskan 2010. Maksudnya cikgu nak ini. Bukan ini. So pastikan ambil betul lah. So ambil 150, 140 dan Y awak 125. Masukkan pemberat dan awak kira. Awak kira. Awak dapat 131.75. Okey, soalan C2. Cikgu tanya apakah jumlah perbelanjaan bulanan. Maksudnya bukan PQRS. Langsam punya. Semua punya. So, cikgu akan untuk buat ini, cikgu terpaksa gunakan indeks harga punya kejap. C1. Oh, 2 kali. No wonder, pelik. Kejap. Cikgu kerak 2 kali So, ini dengan ini sama. Okay, bila kita pergi kepada ini, kita pergi kepada ini Ini tak payah, benda yang sama. Okay, so cikgu tanya 2016 berasaskan 2010. So kita sempat gunakan rumus indeks harga kan. Tapi sekarang satu langsam punya. So kita tak boleh ambil indeks harga P ke Q ke R ke RS. Sebab itu individu. So kita kena ambil indeks gubahan ini pakai di sini. Okay, so lepas tu awak kira, awak dapat jawapan. Okay, so cikgu ingatkan di sini ini melibatkan duit. Jawapan awak melibatkan RM. So, mesti bagi jawapan 2 tempat perpuluhan. Tak boleh bagi lebih, tak boleh bagi kurang. Maksudnya, bila awak tekan kalkulator, even awak tekan-tekan, awak dapat jawapan 698.4. Dalam exam nanti, tolong bagi saya RM 698.40. 2 tempat perpuluhan. Sebab ini ialah duit. Okay, itu cikgu tak pasti sama ada masih ikut peraturan ini saja sebab tahun 2018 ke tahun 2019 skema dia macam ini. Kalau melibatkan duit mesti 2 tempat perpuluhan. Kalau 1 tempat perpuluhan dia tidak bagi markah jawapan. Walaupun sebenarnya antara guru matematik tambahan kita sebenarnya tak setujulah. Sepatutnya okey aja.
Tapi skema kata nak macam tu, so cikgu sudah tahu ada skema pernah jadi macam ini. Dan tahun ni dia jadi skema macam itu, dia tak beritahu cikgu-cikgu dah. Tiba-tiba dia buat skema macam tu. So nasiblah abang kakak kamu tahun tu. Kalau siapa buat 6984 terus tolak 1 markah. Tidak ada markah jawapan. Skema tahun tu. So kalau awak sudah tahu, kita pun tak tahu tahun depan bila bila tahun depan awak duduki SPA, skema nak 1 tempat popular angka kan tak kisah. So selamat 2 tempat popular. Tapi macam mana tak akan lebih? Sebab duit cikgu tak akan minta tulis 3 tempat popular. Nak, duit mesti 2 tempat popularan maksimum lah kan. Okey. Lepas itu soalan D. Okey, kejap cikgu naik atas sikit. Okey. Soalan D. Okey, cikgu tanya apakah indeks gubahan pagi tahun 2018 berasaskan tahun 2010? So maksudnya kalau kamu tengok kita ada kita ada 2016 berasaskan 2010. Kejap. Okey, ya. Okey, kita ada ini. Kita ada ini, kejap. Kita ada ini, itu daripada jawapan C kita. Okey, lepas itu B tu saya dapat okey, daripada indeks perubahan 2018 ke 2000. terbalik susunan dia. Awak cari indeks perubahan, lepas tu awak baru kaji 3 tahun kan? Sepatutnya setiap paham buat. Okey, paham P 2010, 2016, 2018. So untuk paham P ini 150, ini ialah 95, awak kira ini 150 kali 95 bagi 100. Okey, dapat berapa? Dapat berapa? 142.5. Okey, awak dapat 142.5. Dan buat lagi untuk Q, untuk R, untuk S. Tapi QRS, kalau kamu sudah nampak pattern dia ambil jawapan kolom pertama, tarak kolom kedua kan. So untuk seterusnya awak boleh jimat tenaga, tak payah lukis lah, buat aja. 140 kali 95 bagi 100. Okey, yang ini Y tadi kita berapa? Y kita berapa? Tak ingat lah. 125. 125 kali 110 bagi 100. Kalau tidak berubah maksudnya 125 balik lah. Tapi kalau tak tahu awak nak buat pun boleh. Darab 100 per 100. Awak akan dapat 125 juga. 125. Ya, 125. Y juga 125. 2 kali. Okey, ini ialah 137.5. Ini berapa? 133. 133. Lepas tu gunakan ini buat indeks perubahan. Awak proses terbalik. Oh, maksudnya tak boleh cari indeks Tak boleh terbalikkan. Dia kena buat ini dulu. Buat individu dulu. Lepas itu baru buat baliklah awak punya pemberat itu. 15 kali dengan 14. Kita IW kan. IW, so I tulis dulu. So, walaupun tak kisahlah, tapi supaya kawan kamu tak pening. Cikgu buat I dulu. Kita rumus IW ke WI ya. Dia tak kisah pun. Okay. So awak baru buat ini. 142.5 kali 15. Kemudian 133 kali dengan S. S kita berapa? 20. Lepas tu tambah lagi dengan 137.5 kali 25. Tambah lagi. Okay. Tambah lagi 125 kali dengan 40, kemudian bahagi dengan semua pemberat kita lah. Okay, sebenarnya awak nak tambah pun boleh ataupun awak tulis 100 lah sebab kita tahu pemberat dia 100. Okay, so awak kira balik jawapan dia 134.6. Yang ini tak payah 2 tempat perpuluhan lah sebab dia bukan harga, dia indeks. So kalau putus lah. Okay. So ini jawapan untuk soalan 15. So inilah yang akan keluar, lebih kurang inilah yang akan keluar dalam exam. Exam punya lagi senang sikit. Okay, lagi senang sikit. Sekejap ya.